saleh yang kita kerjakan, amalan lisan, amalan jawarih, anggota badan, menjadi amal saleh yang sangat cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kita ini Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin, petunjuk bagi orang yang salih, orang yang menuju ke hadratillah, fi Sulukil Muttaqin, pada jalan-jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk pada fasa yang baru pula, al-faslul 'ashiru fi dzikril maut. Al-faslul 'ashiru fi dzikril maut. Bermula fasal yang ke-10 pada menyatakan zikrul maut, iaitu pada menyatakan ingat akan mati. Adapun zikrul maut, yakni ingat akan mati itu, maka iaitu sifat yang terpujian yang dituntut oleh syarak, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Artinya, kata olehmu bahawasanya mati yang lari kamu daripadanya itu, maka bahawasanya ia mati mendapat akan kamu. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Jadi fasal yang ke-10 ini, musannaf Syekh Abdul Samad Al-Bani ini ngarang kitab kita ini, ia letak berkaitan dengan banyak ingat mati. Ingat mati, zikrul maut, itu banyak ingat mati, kerana ia adalah sifat kepujian, sifat yang sangat dituntut oleh syarak. Maksudnya ingat mati di sini isti'dad ibadah, membuat persiapan. Itu yang disebut oleh musannif rahimahullah taala. Dan dia buat satu dalil yang mana Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Dalam sambung ayat lagi, "Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang mana Allah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, bahawasanya mati yang kamu lagi itu, yakni khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bahawasanya ia akan mendapat kamu. Ataupun mulaqikum ialah dia akan menemui kamu. Malaki maknanya dia akan menemui kamu. Wajadah mendapat. Jadi tak jadi masalah, cuma mafhum sama saja. Lafaz berbeza. Kalau mulaki maknanya dia akan menemui, dijumpa. Mulaki maknanya jumpa. Lalu wajadah maknanya mendapat. Akhaza mengambil. Jadi wajadah ni mendapat. Jadi cuma musannaf kita terjemah ini maknanya mafhum. Dia terjemah secara mafhum kan murak sama saja. Jadi kematian yang manusia duk lari semua, tambah mati, tambah mati. Tambah mati. Tapi dia lalai. Dia lalai kan, dia tambah mati lagi kerana nak memperbanyakkan ibadah, itu beza. Kerana para wali-wali Allah, mereka ni minta umur panjang. Para kekasih-kekasih Allah, mereka ni minta, setengah daripada mereka minta Allah Ta'ala panjang umur. Panjang umur di mana? Iaitu panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Itu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada orang-orang yang lalai, yang mana mereka ni lari dari kematian. Mereka tak ampuh ingat kepada mati. Sedangkan kematian itu memberi insaf kepada dia supaya kembali pada Allah. Itu. Tapi mereka ini lari daripada kematian. Mereka tak ampuh ingat kepada mati, kerana bagi mereka mati itu yang menakutkan mereka. Sedangkan mati itu adalah membaikkan atau mengaslahkan kehidupan mereka. Itu disebut oleh Imam Bullai rahimahullah ta'ala. Jadi sebab itulah Allah menyatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya,
maka sesungguhnya ia akan menemui kamu, dia akan jumpa kamu. Mungkin mana-mana pun, sehat ke, sakit ke, muda ke, tua ke, tetap kematian itu bila sampai ajal, dia akan jumpa dengan kamu sendiri. Kamu tak payah cari dia. Yang penting isti'dadil maut, kamu buat persiapan untuk mati itu. Tak kira kamu berada di mana saja, tua, muda, sakit, sehat, yang penting isti'dadil maut, kamu membuat persiapan untuk mati. Itu yang disebut oleh juga oleh Rasulullah SAW. Ashira ashabil minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 10 orang Ansar mari jumpa Rasulullah. Dia mari jumpa Rasulullah daripada golongan Ansar, daripada Madinah, jumpa Rasulullah. Qama minal ansar, ahaduhuma minal ansar, maka salah seorang daripada 10 orang itu bangun. Dia berkata, ya Rasulullah, man ahzamun nas, itu siapa orang yang cerdik itu, ya Rasulullah? Dia tanya, mari daripada musafir daripada Madinah tu jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, orang yang cerdik itu orang macam mana, ya Rasulullah? Rasulullah pun senyum pada dia. Rasulullah kata, iaitu aktsarul dzikrul maut, orang yang banyak mengingati kematian, banyak mengingati mati, dan wasti'dadil maut qabla nuzulul maut, kata Rasulullah, dan dia membuat persiapan untuk mati sebelum datang kematian. Jadi diri ingat mati, dalam hadis itu diri ingat mati, maksud ingat mati di situ dia mengaslahkan diri dia, dia memperbaikan diri dia. Perangai-perangai yang tidak baik, dia memperbaikan perangai dia. Perangai-perangai yang tomok, dia buang sifat-sifat tomok. Perangai-perangai yang jahat dalam diri dia, dia berusaha kerana dia ingat pada mati. Diri ingat mati itu, maka itulah orang yang cerdik. Dan tak cukup itu lagi, Rasulullah kata isti'dadil maut qabla nuzulil maut, dia membuat persiapan untuk mati sebelum datang kematian. Sebab dia tahu ke mana-mana pun, itu ke mana-mana pun akan mati. Itu berapa orang yang di sekeliling kita mati, khususnya di jumlah kita, yang banyak semua di surga kita seluruh ni, tak ada seorang-seorang. Mana kematian itu akan menjumpai mereka. Maka beruntungnya isti'dadil maut, mereka membuat persiapan untuk mati. Lalu Rasulullah kata, Rasulullah SAW menyambungkan lagi, syaraf wa hum aqyasun wa hum ahzamun, itulah mereka yang cerdik, kata Rasulullah. Syarafatid dunya wa hormatil akhirah, mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan mereka akan mendapat penghormatan besar di hari kiamat kelak. Itu bila Rasulullah SAW ditanya berkaitan dengan kematian. Itulah dalam ayat ini juga, Suratul Jumu'ah ayat yang ke-8, Allah menyatakan sesungguhnya kematian yang kamu lari itu, maka fa innahu mulaqikum, maka mereka akan menemui kamu. Ketika itu summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan kembali kepada Allah. Allah mana? Yang mengetahui perkara-perkara ghaib, wasyahadah, dan perkara yang nyata. Lepas itu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di atas muka bumi dulu. Apa yang kamu kerjakan, ya'malun, kamu kerja dulu. Jadi bila kematian yang kamu lari itu, maka mati menemui kamu, maka kamu akan kembali kepada Allah. Maka orang yang bertemu dengan Allah adalah orang yang ahli ibadah, orang-orang yang sentiasa dalam ketaatan kepada Allah. Dan Allah menyatakan, Allah yang mengetahui benda-benda yang gaib dan yang mengetahui benda-benda yang nyata daripada diri kamu itu sendiri. Tetapi para ulama mufassirin menyatakan, paling yang ditakuti bila Allah menggunakan lafaz fayunabbiukum, fa dengan mana amaradil am, dengan mana amalan daripada Allah supaya kamu berjaga-jaga. Mana fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitakan apa yang kamu telah kerja di atas muka bumi ini.
kamu buat zalim pada orang, kamu fitnah orang, kamu kata macam-macam, kamu malah ibadah, malah sembahyang, malah ni, macam-macam perkara penyakit dalam kronik hati kamu, rohani itu, tu macam-macam lagi. Tu semua itu kezaliman yang kamu buat di atas muka bumi ini, sama ada kebaikan atau keburukan, Allah beritahu kata, ni si bola sekian-sekian ni di dunia dulu ni, ni dia ada kuasa ni, sombong, ada kuasa sombong, tak patuh syariat Allah, berdalih berdalih sombong, bila bertentangan dengan syariat Allah, beginilah alasan beginilah. Tu Allah Ta'ala akan cerita daripada pemimpin sampailah ke bawah. Allah Ta'ala fayunabbi'ukum, kata Imam Mujahid rahimahullah Ta'ala, Buraid wa Abdullah bin Abbas, Allah Ta'ala akan beritahu sekali. Maka itulah ketika Nabi SAW membaca surah Al-Jum'ah pada hari Jumaat, Rasulullah membaca di kalangan sahabat Abdullah ibn Amr bin Asim radhiyallahu anhu, dia semayang di belakang Rasulullah, dia menangis. Dia dengar Rasulullah baca ayat ini. Rasulullah kata, Rasulullah membaca, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia menangis di belakang dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu kerana mereka menghayati, mereka merasai bahawasanya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada zauki, ada zuk, ada iaitu perasaan dalam hati mereka itu masuk gemetar. Mereka mendengar apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Qala musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru dhikraha zimil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadan fi dhikin fi 'aish illa wassa'ah wala fi si'atin illa dayyaqaha. Artinya, banyak oleh kamu menyebut akan mati yang memutuskan akan lazat. Al-ladzati itu ulama tafsir air, kita boleh takdir balik air al-maun, maknanya al-ladzati di situ air al-maun. Itu perkataan hadis Nabi sallallahu seperti mana Imam At-Tabari dia menyebut al-ladzati di situ itu air al-maun. Jadi banyak oleh kamu mengingati akan maut yang menghilangkan lazat di dalam dunia ini, maka bahawasanya tiada menyebut akan dia oleh seseorang di dalam pici, di dalam daripada kehidupannya, melainkan meluas ia akan dia. Dan tiada menyebut akan dia akan mati itu oleh seseorang di dalam luas kehidupannya, melainkan dia memici ia akan dia. Jadi Nabi SAW bersabda, banyak oleh kamu menyebut akan mati, yakni memutus perkara yang lazat. Jadi atas dunia ini benda yang seronok, benda yang lazat, berkaitan dengan makanan ke apa-apa, maka mati itu dia memutuskan. Tak ada dah perkara buat dia seronok, buat sedap sebelum ni, bila mari mati putus belaka dah, tak ada dah. Ini jadi Rasulullah kata, ingat kamu, banyak ingat itu yang menghilangkan, iaitu yakni yang banyak oleh kamu mengingati akan maut yang menghilangkan lazat di dalam dunia ini. Jadi mari mati tak ada dah nak seronok ke, nak makan itu, nak makan ini, tak ada dah. Kematian itu apa tu dipanggil zimil lazati, memutus kelazatan, yakni maut, mati itu sendiri. Maka bahawasanya tiada menyebut akan dia akan mati itu oleh seseorang di dalam pici, di dalam kehidupannya, yakni pici, yakni kesusahan. Pici maksudnya kesusahan. Dikim maknanya kesusahan dalam sempit kehidupan dia. Kehidupan dia susah, kehidupan dia apa lagi? Miskin, sakit, apa lagi? Perkara yang pici di kehidupan dia ni. Maka bila dia mengingati mati, kata Rasulullah, illa wasa', melainkan
Allah Subhanahu wa taala akan meluaskannya. Jadi Allah akan meluaskannya. Walaupun dia susah, walaupun dia miskin, walaupun dia sakit, macam-macam ujian sakit dalam tubuh badan dia ni, Allah uji dia, tapi bila ingat mati, maka Allah uji dia jadi luas. Kehidupan dia tu itu wasa lega. Kerana dia tahu bahawasanya itu dengan kematian inilah, dengan ujian inilah Allah nak uji dia. Kau mana-mana pun dan nanti orang sakit, dan nanti orang susah, dan nanti orang miskin, orang sihat oleh ada, dan sampai aja sampai mati atau sihat oleh dalam pagi tu sembang tak ada tu orang tu punya qalu inna lillah. Jadi menyebabkan dia tahu kematian ni, walaupun dia sakit, walaupun dia susah, apa dia buat? Maka istiadat ibadah, maka dia akan memperbarukan ibadah dia akan perbaiki ibadah dia tak begitu. Dia tahu dah, dia bila ingat mati, walaupun dia sakit, walaupun dia uzur, walaupun dia susah, maka dia akan memperbanyak ibadah kepada Allah. Sekurangnya ibadah lisan, zikrullah, la ilaha illallah, zikir la ilallah, ke apa zikir lagi, dia akan memperbanyakkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, tiada menyebut akan dia oleh seseorang di dalam luas kehidupannya, melainkan membenci ia akan dia, melainkan membenci ia kematian itu akan dia akan seseorang itu. Dan kata Rasulullah, iaitu tiada menyebut seseorang yang dalam kehidupannya melainkan itu kehidupan dia yang luas. Dia orang senang misalnya, dia kaya ni, dia kaya, dia sehat, tubuh badan pun sehat, ataupun dia kaya, tubuh badan dia pun sehat, tu kehidupan dia mewah ni, maka dia jadi slow bila ingat mati. Dia jadi kurang sifat tamak tu. Dia jadi tak lalai pada Allah. Walaupun dia hebat, dia sehat tubuh badan dia, walaupun dia kaya, maka dia akan memperbanyakkan ibadah. Dia tahu dah, dia akan kembali pada Allah. Dah tahu bila, tarikh bila tak tahu sama sekali. Maka dia akan buat ibadah. Itu kata Rasulullah. Waktu susah, dia ingat kematian, akan membaikkan diri dia, hubungan dia dengan Allah akan baik, kehidupan dia pun walaupun susah akan jadi comel juga. Dan bila dia ingat kematian di waktu yang senang, waktu dia kaya, waktu dia apa lagi, waktu dia sehat tubuh badan, maka dia akan membaikkan kehidupan dia. Dia tidak lalai walaupun dia senang. Seperti mana Talha ibnu Ubaidillah tu, orang kaya, orang hebat, mereka tanah kebun kurma di zaman Rasulullah tu, hebat dia. Tapi bila ditanya pada dia, kenapa ketaatan kamu itu sehingga kamu salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijaminkan syurga Allah SWT, antara dia menyatakan, aku menjagakan kehidupan aku ini dengan zikrul maut, banyak mengerti mati. Aku ingat mati. Bila aku ingat mati, maka kematian itu menjadi aslah kehidupanku, walaupun aku orang kaya. Itu seperti mana Ubaidillah, itu Talha ibnu Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi SAW yang dijaminkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini, kalau kita tengok dalam Imam Hakim ini adalah hadis hasan, hadis hasan Lizani. Alladhi fa innahu ma zakara ahadun fi dhikrin min 'aishin illa wasa'ahu wala fi sa'atin illa dayyaqaha, adalah hadis hasan. Hadis hasan Lizani, hadis sahih. Itu antaranya. Sebab hadis ini juga dinakal Imam Baihaqi. Hadis ini dikeluarkan Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini dia nakal Syu'bul Iman. Syu'bul Iman fi fadail amal, berkaitan kelebihan-kelebihan amal ni. Imam Nawawi, Imam Baihaqi dia ada satu kitab dia, Syu'bul Iman. Itu Syu'bul Iman, kitab dia tu comel. Dia cerita kelebihan-kelebihan. Sebab apa dia karang kitab Syu'bul Iman, sahabat daripada iman? Kerana Nabi SAW dia berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan iaitu al-iman bid'atun wa sittun, kata Rasulullah. Iman ini ada 60 cabang. Jadi perkara yang berkaitan dengan iman ni, dia pun ada yang meningkatkan keimanan. Antaranya mengingati mati, waktu senang ingat mati, waktu susah ingat mati, menyebabkan ada perubahan pada diri dia.
itu kan berpunca daripada keimanan yang ada dalam hati dia tu, menyebabkan dia ada perubahan. Iman itu yazid, iman itu bertambah, la yanqus, dia tidak berkurang. Jadi iman ini naik semua bila ketika dia mati. Jadi iman Baihaqi rahimahullah ta'ala, dia karan kitab dia dan Syu'abul Iman, dia sebut dalam kitab tu. Sekarang Rasulullah kata adzanil ad-tariq, membuat sesuatu perkara yang menyusah di jalan raya, ganti kayu jatuh ke sapok ke, kita tolong buang, itu adalah selama iman. Tu wa'alaha iman, dan setinggi-tinggi iman itu faqul kalimatun la ilaha illallah. Setinggi-tinggi iman itu dalam hati itu, seseorang sentiasa memperbanyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Imam Baihaqi, Imam Baihaqi. Dan Imam Baihaqi ini, kalau kita tengok dalam kitab dia ada kitab yang masyhur. Kitab ni banyak jilid. Dia nama kitab yang masyhur dia dalam kitab hadis, As-Sunan Al-Kubra. Sunan Kubra Imam Baihaqi, di karang kita ni. Dan dalam hadis yang kita baca ni, yang di depan ni, juga dinakal oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Itu antaranya satu hadis yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hadis yang di belakang tu, yang ingat mati itu ketika susah, dan ingat mati ketika senang, akan ada perubahan pada kehidupan seseorang tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul bahaimu minal maut ma ya'lamu banu Adam lama akaltum minha samnan." Rawahul Baihaqi. Ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi. Artinya, jikalau tahu binatang daripada mati seperti yang mengetahui akan dia oleh anak Adam, nescaya tiada memakan kamu daripadanya, daripada binatang itu akan minyak. Itu minyak di sini, samham di sini gemuk. Maknanya tiada memakan kamu daripadanya. Samham ni maknanya dak minyak. Lah tu samham maksudnya seorang tu, lembu tu kalau dia gemuk oleh, dia gemuk, dia kita nampak dia jauh, mecing dia isi dia, minyak dia isi dia, itu sebut samham. Maknanya tidak gemuk lembu tu. Bila jikalau binatang tahu mati itu, dia mengetahui mati, tidak tahu. Binatang lembu sekarang, ayam itik lembu dan sebagainya, dia dah tahu sekarang ni. Hak dia tahu nak makan, itu dari dia tahu kecil dia. Dia dah tahu ibadah ke apa ke mati, dah tahu. Tu zikir lah binatang tu, yang zikir. Tapi kematian tu dia tak tahu. Dia tahu mati punya kucing misalnya, kalau dengan kereta, dia tak tahu dia mati. Dia tahu apa itu mati. Jadi kalau dia tahu seperti mana anak Adam tahu, nescaya tiada memakan kamu daripada binatang itu akan minyak, yakni gemuk itu. Maknanya lembu ni kalau dia tak makan, dia jadi kuru. Jadi dimakan kulit dan tulang saja. Kita nak makan lembu pun akan kulit dengan tulang saja, sebab dia dah gemuk. Itu samham. Jadi hadis ni panjang. Hadis ni memang panjang lah, maknanya perbahasan dia. Kalau kita tengok dari Imam Mutawali, Imam Munawi. Imam Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir ada kitabnya Faidul Qadir ni, kalau Faidul Qadir itu kitab tafsir, Faidul Qadir itu kitab tafsir. Ini kitab Imam Munawi. Munawi, bukan Nawawi, bukan Imam Nawawi, Munawi. Munawi ni dia ada satu kitab dia Faidul Qadir. Tu berbeza. Faidul Qadir beza dengan satu kitab di Imam ulama mufassir seorang lagi, Faidul Qadir. Itu Faidul Qadir. Jadi kitab tu dia nakal menceritakan berkaitan dengan kisah ini. Sebab apa hadis ini dikeluarkan? Dia menceritakan daripada Imam As-Suhaili. Imam As-Suhaili dalam Rawdah Al-Um, kitab Imam Suhaili rahimahullah ta'ala. Kitab Imam Suhaili rahimahullah ta'ala, Rawdah Al-Um ni dia syarah kepada kitab Ibn Hisham. Ibn Hisham ni kitab Sirah Ibn Hisham. Kalau kita biasa dengar kitab Sirah Nabi Ibn Hisham, kitab syarah kepada Ibn Hisham itu adalah Imam Suhaili dalam kitab Rawdah Al-Um.
Dia menceritakan, dia mengeluarkan Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala bi isnad dhaif. Dia menyatakan perawi-perawi di sini banyakkan lemah perawi ini. Cerita, iaitu cerita seperti mana Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri menceritakan pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan. Rasulullah berjalan, tiba-tiba Rasulullah tengok ada kijang betina kena ikat di sebuah di batang pokok. Maka kijang itu memberi salam pada Rasulullah. Memanglah binatang pokok, memang dia beri salam Rasulullah. Memang Rasulullah menjawab salam dia. Dia dengan Rasulullah, dia kenal, semua makhluk kenal Rasulullah. Ini mukjizat Nabi SAW. Jadi dia beri salam Rasulullah. Dia kata Rasulullah jawab salam dia. Lalu Rasulullah menyatakan, kenapa? Maka dia kata, aku kena ikat. Ya Rasulullah, boleh juga kamu lepas aku sekejap? Aku nak bagi nyusu pada anak aku ni. Maka aku nak bagi nyusu pada anak aku ni. Sebab anak aku masih kecil lagi ni. Dan sesudah aku nyusu, aku akan balik semua dari sini. Dan kamu ikat balik aku. Maka ikatnya Rasulullah pun lepas dia. Lepas tu bila Rasulullah lepas dia mari balik. Maka bila mari tuan dia yang di pemburu tu, Rasulullah kata lepaslah dia ada anak kecil. Maka di sini juga para ulama menyatakan, kalau jumpa binatang di lautan, khususnya binatang yang berkaitan menyusu itu sendiri, yang menyusu itu seperti binatang kambing itu, khususnya tidak atau lepas walaupun nak makan daging sekalipun, tu mereka mengolah tu dah cerita, kerana takut dia ada anak kecil untuk dia menyusu tu. Jadi Rasulullah lepas. Maka bila Rasulullah lepas, lalu Rasulullah pun menyebut, lau ya'lamul bahaimu minal maut ma ya'lamu banu Adam lama aqaltum minha samnan. Kata Rasulullah, jikalau tahu binatang ini tentang kematiannya, nescaya dia tidak akan mengenai itu seperti mana dia tahu anak Adam, nescaya tiada memakan kamu dan dagingnya yang gemuk tu. Maknanya, jadi Rasulullah sebut ni hari ni. Jadi berkaitan dengan hadis ini, untuk kita berkaitan hadis ini ataupun kisah yang berkaitan dengan ini, kata para ulama, iaitu ad-du'afa, dia ada suatu kelemahan sedikit. Maknanya kalau perkataan kita berkaitan hadis ini, apa pandangan awak berkaitan hadis ini, maka kita kata Imam Munawawi dalam kitab Fathul Qadir yang ambil pandangan Ibn Suhaimi dalam kitab Al-Um, bukan syarah kepada kitab Ibn Hisham Sirah tu yang ramai merupakan hadis sahih itu, menyatakan wa isnadi du'afa, kan isnad yang dhaif. Tu walaupun cerita ni ada yang sahih dalam hadis lain, ada binatang cakap Rasulullah begitu, ada sahih, dan dalam hadis yang lain juga ada persamaan dengan hadis ini yang menyatakan kalau betul manusia binatang mengetahui tentang kematian, tidak cari sikit tentang makanan ke tentang apa kehidupan, tidak cari, dia nemu je binatang. Itu adalah hadis yang lain. Itu yang tadi disebut oleh para ulama berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Dan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'al syuhada'i ahadun? Qala na'am, ma yadhakkaru al-maut fil yawm wal layli 20 al-marrah. Artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, adakah dibangkit serta syuhada pada hari kiamat akan seseorang? Maka sabda Nabi SAW, bahkan iaitu seorang yang menyebut mati dia sehari sebanyak 20 kali. Jadi dalam hadis Nabi SAW ini juga, ya Rasulullah menyatakan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asy syuhada? Adakah dibangkit serta syuhada? Maksudnya orang lagi pegang mati dah mati, misalnya ke dah gitu tiba-tiba mati, dia dapat pahala syuhada juga ke? Dapat mati seperti pahala orang mati syahid juga ke pada hari kiamat kelak? Maka kata Rasulullah, bahkan kata Rasulullah, bila dia mengingati akan kematian,
mana sebanyak 20 kali sehari. Walaupun ada contoh hadis di sini, tapi kita ambil pandangan Imam At-Tabari dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan di Sahih Tahqiq Imam Ibnu Al-Qayyim itu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Itu bukan pendapat itu. Walaupun ada pandangan dan ukhrajul hadis, tidak ada keluar hadis ini, tapi apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad seorang yang hebat juga, maka ada sanadnya sahih, sandangannya sahih. Kerana orang yang mengingati kematian ini, dia akan buat kebaikan. Sebelum tidur dia akan baca surah Tabarakah sebab dia ingat mati. Sebelum mati, sebelum dia tidur dia akan buat kebaikan ini. Itu kalau dia mati, dia dah tidur sekalipun dia akan buat paling syahid. Sebab dalam hadis yang kita baca dah sebelum ini, orang-orang yang iaitu orang-orang yang iaitu nak dapat pahala syahid, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan dia. Dan sehari dia pagi sampai petang dia amal sunnah Nabi, dia banyak itu hidup sunnah Nabi, zikrullah dengan cara makan Nabi, apa lagi, cara perbualan Nabi, cara tidur Nabi, dia amal sunnah Nabi. Pakaian pun begitu juga, dia istiqamah dengan pakaian yang Rasulullah pakai. Maka kalau dia mati dalam hadis itu, kalau dia mati pada malam itu, maka dia akan mendapat pahala syahid. Dan hadis ini ditakik oleh hadis yang pertama, iaitu akadzul zikrul maut hazil ladzatil maut. Itu orang yang banyak mengingati mati, dia akan mendapat kebaikan pada kehidupan dia, itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil maut wal azab, dan memadai dengan mati itu pengajaran dan penjagaan. Jadi di sini dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan yang terdengar berbagi ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma jam'ana hadha liman marhuma tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahu fina la 'ala shaqiyya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.